Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita berkenaan bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Bagi subtopik 6.2 transformer. Jadi para pelajar bolehlah merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing muka surat 177. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, perhatikan gambar rajah ni, adakah anda pernah melihat sesuatu alat seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni? Cikgu yakin anda pernah nampak kan? Macam pernah nampak je dekat-dekat dengan kawasan perumahan kita. So, apakah sebenarnya alat ini? Jadi untuk pengetahuan anda, alat ini kita panggil sebagai transformer. So sekarang apakah yang dimaksudkan dengan transformer? Transformer tu apa? Jom kita tengok. Transformer ni dia merupakan satu alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Cuba kita ingat balik. Sebelum ni kita dah belajar tentang arus ulang-alik. Dia adalah arus elektrik yang dihasilkan oleh sesen jana kuasa. Jadi kita faham transformer ni adalah satu alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik sahaja, arus terus tak boleh. So untuk kita lebih faham, kita akan tengok dekat sini, struktur transformer ringkas, di mana sesuatu transformer ni, transformer ringkas dia terdiri daripada teras besi lembut berlamina, macam kita dapat tengok pada gambar ni. Besi lembut berlamina ni adalah kepingan besi yang berselang-seli dengan penebat. Kemudian teras besi lembut berlamina ni dia akan dililit oleh dua gegelung dawai yang bertebat yang kita panggil sebagai gegelung primer dan juga gegelung sekunder. This one adalah gegelung primer. So biasanya gegelung primer ni dia akan bersambung dengan bekalan kuasa, bekalan kuasa arus ulang-alik yang kita kenali juga sebagai input. Kita kenali juga sebagai input. Manakala untuk gegelung sekunder, biasanya gegelung sekunder ni dia akan bersambung dengan beban. So beban kat sini apa-apa sajalah alat-alat elektrik yang kita guna di rumah kita, itu adalah beban. So ini adalah struktur bagi transformer ringkas yang terdiri daripada teras besi lembut berlamina dan juga dua gegelung dawai bertebat iaitu gegelung primer untuk input dan gegelung sekunder untuk output. Jadi sekarang kita akan tengok kepada jenis-jenis transformer. Jadi kita tahu transformer ni ada dua jenis iaitu transformer injak naik dan juga transformer injak turun. Kalau dalam bahasa Inggeris, transformer injak naik ni kita panggil dia step up transformer. Kalau transformer injak turun ni kita panggil step down transformer. So jom kita tengok satu persatu. Perbezaan di antara transformer injak naik dan transformer injak turun, anda boleh rujuk buku teks anda pada muka surat 178. 178. So apakah perbezaan di antara dua transformer ini? So kita tengok dulu transformer injak naik. Di mana dalam transformer injak naik kita dapat tengok bilangan gegelung primernya adalah lebih sedikit berbanding bilangan gegelung sekunder. Manakala dalam transformer injak turun, bilangan gegelung primernya adalah lebih banyak ataupun lebih besar berbanding dengan bilangan gegelung sekunder. So kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini adalah di mana apabila voltan primer, kita sebut sebagai voltan primer ni dia merujuk kepada voltan. Dekat mana voltan primer ni? Voltan primer ni adalah pada gegelung primer, iaitu voltan yang merentasi gegelung primer. So kita panggil dia voltan primer. Ataupun tadi yang cikgu sebut tadi sebagai input. So kita tulis dia VP, voltan primer. Manakala voltan yang merentasi gegelung sekunder kita panggil VS, iaitu output. So kalau dekat sini kita dapat tengok voltan primer,
okey, yang merentasi gegelung primer ni dia adalah lebih rendah berbanding voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada bilangan lilitan. Kalau kita tengok kat sini, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih sedikit. Okay, kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Maka voltan primer pun adalah lebih rendah. Kalau bilangan lilitan gegelung primer tu sikit, maka voltan primer yang terhasil pun sedikit. Okay, kalau bilangan lilitan pada sesuatu gegelung tu lebih besar, lebih banyak, maka voltan yang terhasil di situ pun adalah lebih besar. Kalau kita tengok pada transformer injak turun, okay, voltan primer, okay, input yang merentasi gegelung primer ni adalah lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Kita tengok bilangan dia. Sebab bilangan lilitan gegelung primer pada transformer injak turun tu adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Maka voltan output ataupun voltan sekunder pada transformer injak turun adalah lebih rendah. Okay? Manakala voltan output pada transformer injak naik lebih tinggi. Okay? Voltan output pada gegelung sekunder adalah lebih rendah. Macam mana kita nak tahu tinggi rendah tu tadi? Kita merujuk kepada bilangan lilitan. Okey, kita rujuk kepada bilangan lilitan pada gegelung primer dan juga bilangan lilitan pada gegelung sekunder masing-masing. Okey, jelas? Okey, so kalau kat sekolah kita boleh buatlah aktiviti ni. Dia adalah satu aktiviti untuk kita bina dan kita kaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okey, so kita diberikan beberapa alat seperti dalam gambar rajah ni. Okey, kita ada bekalan kuasa and then anda diberikan dawai bertebat. Okey, kita ada teras besi lembut berlamina. Jadi anda boleh susun radah seperti dalam gambar rajah ni. Okey, di mana untuk gegelung primer kita menggunakan 30 lilitan. So kat sini anda lilitlah gegelung primer tu sebanyak 30 lilitan. Manakala untuk gegelung sekunder anda lilit sebanyak 15 lilitan dan masing-masing kita sambungkan dengan mentol. So untuk mentol pada gegelung primer ni kita letak dia simbol P lah. Okey, primer. Okey, and then untuk mentol yang kedua ni yang kita sambungkan pada gegelung sekunder ni, okey, kita panggil dia mentol S. Okey, inilah yang kita katakan sebagai beban tadi Okey, so lepas tu bila kita on bekalan kuasa arus ulang alik ni tadi, kita dapat tengok kedua-dua mentol akan menyala. Tapi cikgu ada satu soalan kat sini lah. So, apakah jenis transformer yang anda bina sekarang ni? Okey, sekarang rujuk kepada bilangan gegelung primer. So kat sini bilangan gegelung primernya adalah lebih besar berbanding bilangan gegelung sekunder. So transformer yang anda bina ni adalah transformer injak turun. Okey, maka kita dapat tengok pada kecerahan mentol di mana mentol P akan menyala lebih terang berbanding dengan mentol S. Kenapa? Kerana voltan ataupun kita panggil kat sini input ni, voltan primer pada gegelung primer ni adalah lebih besar berbanding dengan voltan sekunder, output pada gegelung sekunder. Okey, seterusnya kalau cikgu nak anda masih gunakan radah yang sama tapi kali ni cikgu nak anda ubah, okey, dan hasilkan transformer injak naik. Okey, apa yang anda akan ubah kat sini? So, gegelung primer masih sama 30 lilitan, anda boleh ubah pada bilangan gegelung sekunder. Di mana kat sini anda boleh ubah dia menjadi 60 lilitan pada gegelung sekunder. So that anda telah pun berjaya menghasilkan transformer injak naik. So dekat sini kita dapat tengok perubahan pada kecerahan mentol. Di mana kita dapati kali ini mentol S akan menyala dengan lebih terang berbanding dengan mentol P. Kenapa? Kerana mentol S ni menerima voltan output yang lebih besar berbanding voltan input. Sebab kat sini kita guna 60 lilitan pada gegelung sekunder. Okay? So kita faham kat sini transformer ni dia boleh
ngubah-ngubah, dia boleh mengubah voltan yang diterima, okey, berdasarkan pada bilangan lilitan pada gegelung sekunder dan juga gegelung primer. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok kepada fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okey, di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan di rumah adalah 240 volt. Okey, dan kebanyakan peralatan elektrik di rumah kita memang menggunakan transformer. Contohnya macam kita boleh tengoklah dalam pengecas telefon bimbit kita. Okey, dalam pengecas telefon bimbit kita ada transformer. So kalau anda ada pengecas handphone yang lama tu, boleh try buka dan tengok transformer yang ada kat dalam tu. So, apa lagi alat-alat yang menggunakan transformer? Okey, pengecas laptop, okey, pengecas handphone dan juga kotak kawalan kelajuan kipas siling. Okey, sekarang kita tengok dalam kotak kawalan kelajuan kipas siling kita tu, kalau anda ada yang lama-lama, anda boleh try buka dan boleh tengok kat dalam tu ada satu transformer. So, transformer yang digunakan adalah transformer injak turun. Okey, di mana kita gunakan transformer ni untuk kawal jumlah voltan supaya kita boleh kawal kelajuan kipas kita tu tadi. Okey, kalau kita nampak dekat sini, okey, bekalan arus alik yang diterima adalah 240 voltan dan lukisan ini adalah lukisan simbol simbol bagi transformer. So kita dapat tengoklah gegelung primernya adalah bilangan gegelung primernya lebih banyak berbanding bilangan lilitan pada gegelung sekunder. So kalau kita nampak kat sini 0 volt ni mungkinlah untuk kelajuan kosong, maksudnya kipas kita tak bergerak. Bila kita tambah kepada 2 volt, kelajuan 1, 4 volt kelajuan 2, 6 volt kelajuan 3, 8 volt kelajuan 4 dan seterusnya 10 volt adalah untuk kelajuan 5. Jadi kita dapat tengok perubahan pada kelajuan kipas kita. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada rumus penyelesaian. Okey, sebelum tu kita kena tahu dululah simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam rumus penyelesaian yang berkait dengan voltan primer, voltan sekunder ni. Okey, di mana VP ni merujuk kepada voltan primer. So, VS adalah voltan sekunder. NP number of gegelung primer. Bilangan lilitan gegelung primer NP. NS adalah bilangan lilitan bagi gegelung sekunder. So, kita dapat faham kat sini. Okey, nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sesebuah transformer. So, menggunakan formula ini kita dapat buatlah pengiraan yang berkait dengan nisbah voltan primer kepada voltan sekunder dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer dan bilangan gegelung sekunder. Okey, macam contoh soalan ini. Okey, rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt. Okey, mentol, so ini adalah VS. Disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey, so bekalan kuasa VP melalui sebuah transformer. Okey, NP diberi 120 tapi NS tak tahu. So, okey, jadi kita gunakan formula tadi iaitu VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, masukkan nilai di mana VP 240 volt per VS 40 volt sama dengan NP 120 per NS. So, kita dapat kat sini NS sama dengan 120 darab 40 per 240. Okey. So, kita dapat kat sini jawapan dia NS itu bilangan lilitan bagi gegelung sekunder adalah sebanyak 20 lilitan. Okey. So, senang sahaja pengiraan dia. Okey, kita gunakan saja formula ini, maka kita akan dapat carilah bilangan gegelung sekunder iaitu sebanyak 20 supaya mentol tu tadi akan menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dia dibekalkan dengan voltan 40 volt. Okey, jelas? Jadi, tibalah masa untuk anda jawab latihan. Maka, silalah jawab latihan ini dan bincangkan jawapannya bersama-sama dengan guru anda. Okey, selamat maju jaya dan selamat belajar saya ucapkan. Terima kasih.